Saya nak quote kata-kata dan tulisan yang disebut oleh Samahatul Mufti, kerana apabila saya membaca dan tuan-tuan juga membaca tulisan-tulisan Sahibus Samahah, ni bukan nak puji, kerana kalau tak puji pun memang saya dah baik dah. Di tuan-tuan tak payah rasa ni puji ni ada makna, tak perlu puji dah kan. Cuma bila kita baca tulisan-tulisan Samahatul Mufti, kita melihat isu-isu yang kita hadapi hari ini. Kebanjiran golongan-golongan yang menunggang agama, yang menggunakan Islam dalam politik, menggunakan isu-isu perkauman dan sebagainya telah dijawab dalam tulisan-tulisan yang 10 tahun yang lepas, dalam pena mufti di ruangan mingguan, dalam buku-buku dan sebagainya. Cuma saya tertarik untuk kita sebut dalam hal ini apabila Sahibus Samahah menulis, pada hari saya dijemput ke Perlis untuk menjadi mufti. Ini kali pertama. Kemudian kali kedua. Piramli kata takat 3 kali saja. Okey. Pada hari saya dijemput ke Perlis untuk menjadi mufti, saya berfikir panjang. Apakah yang mampu untuk saya lakukan mengenai perubahan kefahaman dan minda rakyat? Mampukah saya menghadapi corak warna yang sukar diubah yang menguasai suasana? Dan dalam tulisan yang panjang tu, di hujungnya Datuk menyebut mengubah bukit dan gunung lebih mudah daripada kita mengubah cara manusia berfikir. Tuan-tuan, di Felda ni saya ingat dulu hutan, kita tebang, kita cerahkan, kita jadi Felda. Tak ada siapa bantah, tak ada siapa, kerana kita berurusan dengan pokok, berurusan dengan alam. Tapi di Perlis, alhamdulillah, manusia tak akan hidup dengan cerita-cerita ajaib ni. Manusia tak akan hidup dengan keramat-keramat ni. Tapi manusia hidup dengan cara berfikir. Sebab itu di Perlis, bomo tak mendapat tempat, cerita karut tak mendapat tempat, dan orang Perlis sentiasa berfikir dengan matang dan waras. Jadi saya minta Sahibus Samahah untuk memberikan juga pencerahan tentang, sebab kita nampak macam ada satu putaran balik. Apa yang kita hadapi sekarang ni macam satu putaran kembali pada masalah yang lalu yang melanda masyarakat kita. Dipersilakan Sahibus Samahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kasihi Fadil Ustaz Mariza sebagai pengurusi, Fadilatul Syekh Dr. Profesor Dr. Ruzaimi, Tok Pengulu Rizwan. Saya Pengulu Rizwan panggil 2-3 kali ni nak kena pergi. Itu masjid ni pula, masjid yang masak gulai pandai. Jadi macam mana tu Imam? Terima kasih kepada penduduk sini dan hadirin penonton juga. Terima kasih Ustaz Mariza. Saya pun dah lama tulisan saya pun tak baca balik. Ustaz Mariza baca teringat balik. Dekat-dekat nak mati so baca balik. Apa aku tulis dulu. Masa tu semangat kan? Saya tulis tu 35 tahun umur saya. Tuan-tuan sekalian, bila para nabi datang, antara benda yang paling susah para nabi nak ubah ni ialah taklid. Orang kita kata taklid buta, orang putih kata blind imitation. Ikut tanpa mau tahu sebab. Pasal apa? Dah kami lama dah buat dah. Tadi Dr. Ruzaimi baca dalam surah Maidah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikata pada mereka, mai kita ikut apa yang Allah turunkan dan ikut Rasul, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, maka kata cukuplah apa yang kami duk tengok mak bapak kami dah buat dah. Allah kata sekalipun mak bapak mereka tu la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, tak tahu apa-apa, tak dapat petunjuk, tapi dia tak mau. Alasannya
fama balul qurun ula. Orang dulu macam mana? Takkan orang dulu salah kot. Ini adalah benda yang diulang dalam Quran. Antara benda paling payah kerana orang tak mau hujah. Bila mai Nabi bawa hujah, dia tak mau. Dia kata, Allah yang nak ubah pasal apa Muhammad? Kami dok buat benda ni dah, tak ada masalah apa pun. Ini masalah besar yang Nabi Muhammad, Nabi Musa bila dialog dengan Firaun pun untuk soalan yang sama, Quran rakamkan, semua tanya yang sama. Benda, kenapa kita nak ubah benda yang kita ada elok dah? Elok pada dia. Pasal apa buat? Dia tak mau fikir. Jadi bila Nabi datang, Nabi hadapi hal ini. Nabi, orang jahiliah sama. Orang jahiliah bukan tak bijak, bijak. Duraid bin As-Summah, Duraid bin Summah, cerdik, penyair yang bagus. Siapa mengaji dalam sastra Arab akan mengaji syair-syair Duraid. Mati dalam perang Hunain. Orang cerdik, tapi bab ni dia tak boleh pergi. Wahal ana illa min Ghuzayyah, in ghawat ghawaitu wa in tarshudu Ghuzayyatun arshudu. Dia kata dalam syair. Wahal ana illa min Ghuzayyah, aku tak lebih daripada kaumku. Jika mereka sesat, aku pun sesat. Kalau mereka dapat petunjuk, aku pun dapat petunjuk. Aku kira ikut mereka. Sebahagian para pencinta syair jahiliyah membela Duraid dan kata Duraid, syair dia ada dimensi dah. Duraid tujuan dia ialah untuk kata kita ikut majoriti. Tapi Duraid tahu sesat, tapi sesat pun dah geng kita. Macam mana tak boleh? Sesat pun geng kita. Nak buat macam mana? Kita sokong jugalah. Wa hal ana illa min Ghuzayyatin, in ghawat ghawaitu wa in tarshudu Ghuzayyatun arshudu. Bila Nabi datang hadapi ni, Nabi terpaksa betulkan dimensi ni. Dia nak betul macam mana? Manusia ni ada lapisan dalam masyarakat ni. Ada hak jenis cerdik sikit. Antara ramai-ramai kita ni bukan standard cerdik dia sama. Yang cerdik sikit ni dia bahasa pun pandai sikit. Macam Ustaz Marizal tentu cerdik sikit. Maksud cerdik banyak lah, tapi dibandingkan hal lain dia lebih lah, kan, little bit more, kan. Jadi dia lebih cerdik sikit. Tentu hak mana kurang cerdik sikit tu kata, aku kira pakai ikut lah mereka. Betul ke mereka kata orang tu? Betul tak betul kita kira ikut mereka orang pandai. Agama asalnya tak setuju hal ni. Agama tak mau macam ni. Agama mari supaya kita berfikir, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan mengenainya. Kerana pendengaran kamu, penglihatan kamu, jiwa kamu, kesemuanya ditanya di akhirat kelak. Jam, mereka tak mau juga. Macam mana? Nabi kena nak bagi start, dia fikir, betul ke kita duk buat ni? Betul ke selama ni bunuh anak perempuan? Bunuh anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila anak yang dibunuh, anak perempuan yang dibunuh itu ditanya, di atas dosa apa mereka dibunuh? Logik pun fikir apa siapa yang nak pergi bunuh. Tapi oleh kerana benda tu dah berjalan dalam masyarakat, kita ikutnya lah. Bila Nabi datang, Nabi nak main betulkan hal ni. Padahal Nabi ni orang yang well respected, orang yang dihormati lah masyarakat dia. Nabi mula-mula, siapa yang belajar dalam sirah, Nabi kan naik di Bukit Safa. Nabi kata apa? Wasabahah, kan? Oh selamat, macam mana? Oh sekalian, tapi biasanya dikata pada waktu pagi, kan? Kan?
Jadi orang kata, malak, apa siapa kau panggil kami kan? Habis orang berimpun main-main kat Nabi kan. Nabi kata, ara'aitum in sabbahakum au in usabbihukum au umassikum, kalau aku bagi tahu kamu bahwasanya anna aduan, ara'aitum, jika kamu, apa pendapat kamu jika sekiranya musuh sedang bersiap untuk menyerang kamu? Ama kuntum tusaddiquni, kamu akan katakan aku benar atau tak? Dia kata, bala, kamu benar. Nabi kata, inni lakum nadhirun baina yaday azabin syadid. Aku adalah pemberi kabar, pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang pedih. Selama ni mereka percaya kat Nabi. Hajarul Aswad tu mereka bagi kat Nabi untuk perbetulkan perbalahan di kalangan mereka. Bila Nabi bagi tahu, kata Nabi bawa risalah, mereka tahu dah, mereka dah dengar dah cerita ni. Pasal siapa mula tolak dulu? Abu Lahab kata apa? Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah kerana hal ini kau kumpulkan kami? Yang lain-lain daripada nak terima pun tengok kita punya bos kita Abu Lahab tak setuju. Pakat tak setuju. Pasal apa? Bukan kerana hujah, kerana tengok kepada tu kepala tu, tak mau nak ambil pusing. Maka Quran dalam surah Sabah kata apa? Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Qul innama a'izukum biwahidah, katakanlah aku nak nasihatkan kamu dengan satu benda. Dah hampa tak mau tegak buah hujah aku ni. Okey, please lah, hampa ambil lah satu benda ni. Qul innama, hanya saja, katakanlah hanya saja, a'izukum biwahidah, aku nak nasihatkan kamu satu benda. Antaqumu lillahi masna wa furada, kamu berdiri. Taqumu ni asal berdiri. Maksud kamu berdiri ni, maksud kamu sungguh-sungguh kerana Allah, secara berdua. Kut tak larat nak fikir seorang hampa jenis otak lembab kan, ajak pakat member hak boleh bantu. Antaqumu lillahi masna wa furada, ataupun seorang-seorang. Summa tatafakkaru, kemudian hampa tolong fikir sat. Tu kata agama ni mengajak apa? Kepada berfikir. Tolong fikir. Ma bisahibikum min jinnah, tidak ada pada kawan hampa ni, sahabat hampa yang ni, Nabi kita Muhammad, daripada penyakit gila. In huwa illa nadhirun lakum baina yadai azabin syadid, hanya saja dia adalah pemberi amaran kepada kamu di hadapan kamu azab yang dahsyat. Agama ajak berfikir. Nak membolehkan orang fikir ni payah. Terutama kadang-kadang orang tu bukan tak tahu betul dan salah, dia tahu dia ada jawatan, geng-geng atas payah. Siapa yang sokong Nabi masa awal-awal? Orang muda, orang yang tak ada kepentingan sangat. Dia pun ni mula sokong Nabi SAW. Nabi nak betulkan, Nabi bukan datang supaya orang Arab daripada tak pakai jubah. Orang Arab dah pakai jubah dah. Islam bukan datang nak suruh orang pakai yang tak pakai serban. Abu Jahal pun pakai serban. Islam bukan datang supaya orang yang tak cakap Arab. Abu Lahab pun cakap Arab. Islam datang nak membetulkan akidah. Ia datang untuk supaya kita, cara fikir kita betul. Yang ini cara fikir yang betul ni, maksudnya kalau awak pergi tempat lain pun awak tengok benda tu, awak tahu yang ni salah, yang ni betul, 'Yang ni syirik, yang ni tauhid.
Nabi kena betulkan ni. Contoh, bila Adi bin Hatim At-Tai, dia Kristian, he was a Christian, dia seorang Kristian, kemudian masuk Islam. Sebagai riwayat kata dia datang masih lagi syahid, tapi sebagai riwayat dia datang, dia sudah Islam. Dia masuk dalam riwayat Tirmizi dan selain. Dia datang pada Nabi. Bila Nabi kata, Nabi baca firman Allah, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta, padri-padri, pendeta-pendeta, bukan pendeta-pendeta, bahasa betul sikit, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Oleh kerana Adi bin Hatim At-Tai, dia berpengalaman dengan Kristian, dia kata, ya Rasulullah, lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, orang Kristian tak sembah padri, mereka sembah Allah juga. Orang Kristian tak sembah padri. Dia kata, Nabi, ayat tu kata orang Kristian sembah padri, tapi tak, aku duduk tak sembah orang padri. Nabi kata, bala, innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Nabi kata, ya, tapi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kamu depa tu pi ikut padri, patut ikut Allah. Benda Allah kata haram, padri kata halal. Benda Allah kata halal, padri kata haram, mereka ikut padri. Itulah ibadat mereka pada padri. So Islam datang dengan satu konsep untuk faham ibadat bukan soal pi hungguk-hungguk ya. Apabila kita pi ikut dia, sekalipun ternyata salah dan mengagungkan apa yang kita ikut, itu ubudiyah, itu penghambaan, itu pengabdian. Jaga-jaga, jaga-jaga. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan? Macam mana hawa nafsu nak jadi Tuhan? Hawa nafsu bukan bertongkol, tapi apabila dia didaulatkan mendahului Allah dan Rasul, dia telah menjadi Tuhan kepada kamu. Islam datang dengan tauhid. Ia membetulkan dimensi fikir. Orang Arab sangat fanatik perkauman. Tanya Dr. Ruzaimi duduk di Jordan dan orang yang duduk di negara Teluk. Orang Arab dulu kan mudah. Tuan-tuan, dia cukup fanatik perkauman. Tambah orang Badui, kalau kita accident kereta dengan dia, mati family dia, dia bukan boleh selesai. Kita kena pisah dengan ketua kabilah. Ketua kabilah tu akan mai, dia akan buat tuntutan. Dia tak kira siapa, dia kira kabilah dia. Orang Arab fanatik. Sebab tu kerana family Dahis dan Ghabra, siapa yang baca dalam kisah-kisah Arab tentang kuda Arab yang berlumba tu, kerana perkauman berperang ratusan tahun, fanatik perkauman. Nabi nak betulkan sudut ni. Macam mana supaya jangan fikir aku tak kira betul salah, yang penting geng aku. Ni kira tok mulu no. Aku tak kira betul salah, yang penting geng aku tak kira betul salah, yang penting family aku. Islam main nak betul. Islam supaya nak jadikan yang jangan ukur warna, jangan ukur tinggi rendah, jangan ukur baju mana, ukur fakta. Ukur fakta. Nabi kata, man qatala tahta rayatin umiyah yad'u ila asabatin yansur asabatan faqutil faqitlatun jahiliyah. Siapa yang berperang, nak kata apa, Rayatul Imiyah, maksud di bawah bendera kebutaan, yang ni tak tahu apa,
Betul salah aku tak mau tahu. Ni yang penting bendera kita. Yang penting lambang kita, puak kita. Yaghdabu asabatan, yaghdabu li asabatin wa yad'u ila asabatin wa yansur asabatan. Marah pasal puak, sokong pasal puak, perang pasal puak, faqutil, dan kemudian mati. Faqitlatun jahiliyah, mati jahiliyah. Ini jaga pasal apa yang hang bersungguh kan. Aku tak tahu betul salah, aku kira puak kita sokong. Islam main nak betulkan ni, membebaskan diri, itu yang dikatakan kemerdekaan, sehingga sahabat bebas daripada cengkaman kabilah mereka hanya kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu orang seperti Abu Bakar Siddiq, karena mereka semua yakin yang benar Allah dan Rasul, selain Allah Rasul tidak maksum. Bila Abu Bakar Siddiq naik menjadi khalifah, wallitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni wa in asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li. Aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Jika sekiranya aku taat Allah dan Rasul, sokong aku. Jika aku tak taat pada Allah dan Rasul, kamu jangan sokong aku. As-sidqul amanah wal kadhibu khianah. Benar adalah amanah, bohong adalah khianat. Bila Umar naik dengan slogan yang hampir sama dalam berbagai riwayat Ibn Athir dan seumpamanya, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku tak betul, betulkan aku. Dan Umar tak kata ni, Assalamualaikum, saya dilantik ni, saya Umar bin Khattab. Nabi habaklah. Kalau aku lalu satu jalan, setan jalan lalu jalan lain. So hampa kalau ada tegur aku bau ukok lah diri hamba. Hampa ingat hampa siapa? Aku. Abu Bakar tak kata ni. Quran kata izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua di dalam gua, ketika dia berkata pada sahabatnya, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Tuhan bersama, Allah bersama kita. Aku dah tu. So aku ni dah jadi khalifah. Siapa-siapa yang agak nak tegur lebih-lebih, berfikir balik lah. Tak ada. Mereka tak kata. Itu makna bagaimana Nabi memerdekakan mereka. Tidak seperti Duraid bin Summah, tidak seperti ketika Abu Lahab kata tabballaka ali hadza jama'tana, celaka engkau kerana ini kau kumpulkan kami. Nabi telah jadikan mereka benar-benar manusia merdeka. Faham tuan-tuan? Itulah makna. Itulah juga di negeri ini kita nak buat. Pasal apa betul? Pasal mufti kata tak boleh. Pasal apa betul? Pasal mufti kata bagi tahu dalil tu, kita ikut hak dalil Quran tu dan sunnah tu. Bukan kerana mufti, tapi kerana dalil tu. Mufti bukan Tuhan lantik, orang lantik, manusia yang lantik. Yang tak tentu dah betul Quran dan sunnah. Ini yang kita nak. Imam-imam mazhab dihormati, disanjungi dalam negeri ini. Tapi kenapa tak pegang satu ya? Pasal kita tahu semua mereka boleh berkongsi yang benar itu. Bukan seorang saja yang membolot kebenaran, yang lain pun mungkin. Jadi kita dengar Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, semua kita ambil manfaat. Sebab itu mudah-mudahan kita semua merdeka di dalam negeri ini.